Dia boleh pusing kat kaki ni. Tak mahu Ustaz. Dia punya ni Boleh pusing kaki. Ustaz dia Balik kan ada pusing. wah Ustaz. Tak mahu Ustaz. Okay. Salam, apa khabar? Boleh. InsyaAllah. Yes. Okay. Betulkan tu. Okay. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang penuh mulia ini dengan Ummul Furqan lin nabiyil karim wa alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kullama dzakarahu adh-dhakiruna ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya sayyidi sanadi rafi wa ya madadi kulli dhahiran lil a'da'i bil madadi mujira hirdi wa khuz bi yadi mada mudadi khalifatallahi fina ya muhyiddin. Muradi ya muradi ya muradi muradi syah qadirullah muradi wa syauqi anta ya kutubaz zamani wujudi madhallahi sultani. Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin asyrafil makhluqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha, Tuan Pengerusi serta Jawatan Kuasa Pengurusan Surau yang saya muliakan, tuan-tuan haji, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tidak juga dilupakan kepada imam-imam, bilal-bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya kepada hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan terutamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita, puji kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia, inayah serta riayahnya pada malam yang penuh mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita semua satu kesempatan, satu peluang dan satu ruang dalam kesibukan kita menguruskan hal-hal keduniaan kita. Pada malam ini Allah bagi kita sedikit masa sebagai salah satu nikmat kepada kita untuk kita gunakan memenuhi ruang-ruang saf yang ada, sebagai salah satu usaha kita mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan pelaksanaan solat fardu secara berjamaah, juga mengimarahkan rumah Allah dengan asyar khuliqaz zikr ataupun halaqah-halaqah zikir, iaitu majlis-majlis ilmu. Juga kita bersyukur kehadrat Allah atas limpahan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tidak juga dilupakan nikmat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat, dengan asbab kita menjadi umat Nabi lah, kita dipermudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala bala, diberikan kemudahan, diberikan kerahmatan, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka wajib kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan ucapan dan kalimah serta zikir, dengan ucapan kalimah alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Apa khabar tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian? Moga senantiasa sihat wal afiah, sejahtera dan sentosa, sentiasa berada bawah naungan rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam membicarakan berkaitan dengan tasawuf, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama mencari penawar bagi sekalian hati kita, dalam mendidik jiwa dan roh kita, memantapkan akidah kita, memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada zaman-zaman yang penuh dengan begitu banyak dugaan dan cabaran, kita seringkali diperingatkan dengan perkara-perkara yang semakin menular, sehingga menyebabkan pada hari ini ramai di antara saudara-saudara kita mula mempertikaikan kewibawaan agama Islam, sehingga menidakkan kuasa mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlunya ilmu-ilmu tasawuf ini demi mensucikan hati kita, demi membina rohani kita, untuk terus kita meyakini akidah kita. Kerana ada sebuah hadis, mafhum daripada hadis itu menyebut bahawa barang siapa yang berada di akhir zaman, dia memegang agama Allah dengan sebaiknya seperti mana dia menggenggam bara api, yang mana lambat laun dia akan terlepas juga. Sebab bara api panas tuan-tuan, kita nak pegang pun tak sanggup, maka kita akan lepaskannya daripada genggaman kita. Begitulah gambaran baginda Nabi SAW pada umat akhir zaman, yang mana nak pegang hukum hakam Allah ini tak boleh nak pegang, seolah-olah adanya penghalang, adanya dinding-dinding yang menghalang kita daripada memegang kewibawaan hukum syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita dididik, kita diadakan majlis-majlis ilmu ini sebagai salah satu usaha kita menambah serta mempertingkatkan iman dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengajian yang lepas telah pun kita bicarakan keperluannya untuk kita mencari murabbi, untuk mencari seorang mursyid yang boleh membimbing jiwa raga kita demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ta'ala sirrahul aziz, yang mana dalam kitabnya menyebut, baginda Nabi SAW menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata baginda Nabi SAW, jika seandainya seorang hamba Allah itu tidak mendapatkan seorang guru, maka syaitanlah gurunya. Daripada hadis itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pula mensyarahkan bahawa barang siapa tidak mendapatkan seorang guru yang mempunyai muttasil sanadnya, bersambung sanadnya sehingga baginda Nabi SAW, jika dia tak dapat, maka dikhawatiri di saat musibah paling besar, iaitu ketika saat sakaratul maut, dia akan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini juga disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaih, yang mana kata Imam Abu Hanifah, majoriti daripada umat Islam mati dalam keadaan kufur kepada Allah di akhir-akhir usia mereka, iaitu pada saat sakaratul maut. Kerana pada itulah dugaan dan cabaran yang terbesar yang akan digoda, yang akan dihasut oleh iblis dan syaitan laknatullahi alaih, yang akan menyerupai seperti mana dalam kelas yang lepas saya pernah sebutkan, dia akan menyerupai orang yang paling kita sayang, untuk kita terus mengelakkan daripada mengucap perkara yang paling disukai oleh Allah, iaitu dua kalimah syahadah. Jadi talqin yang kita selalu baca itu bukanlah sebagai
teguran, bukanlah sebagai peringatan kepada yang dah mati, tetapi talqin sebenarnya mengingatkan kita yang sedang hidup. Sebab itulah kalau kita lihat talqin dalam bahasa Arab itu, kita perlu baca, perlu faham. Kalau imam baca terjemahan bahasa Melayu, kalau boleh baca dengan penuh ketegasan agar manusia faham. Sebab apa? Di antara kalimah yang dibacakan dalam talqin itu, apa yang disebut? Ya Abdullah ibni amatillah, uzkuril ahadal ladhi kharajta min dari dunya ila daril akhirah. Wahai fulan, wahai hamba Allah, uzkuril ahada, ingatlah janji ketika mana kamu dicampakkan ke atas muka bumi ini. Uzkuril ahada alladhi kharajta min dari dunya ila daril akhirah, dan kamu akan berpindah ke darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Janji apa yang dimaksudkan itu? Janji apa yang dimaksudkan itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menyebut kepada kita, yaitu ketika mana di alamul arwah, ketika mana di alam ruh yang banyak itu, ketika Allah tanya sekalian ruh yang ada, alastu bi rabbikum. Dalam Al-Quran Allah rakamkan kisah ini kepada semua ruh. Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Maka segala ruh itu telah bersaksi, maka dia perlu membuktikan apa yang telah dia saksikan di atas muka bumi ini. Itulah janji kita kepada Allah. Maka kita kena cari murabbi mursyid yang boleh membimbing kita, yang boleh mengajar kita, dan yang boleh mendidik kita ke arah kebaikan. Jangan ramai. Murabbi boleh berapa ramai kita nak, tuan guru kita boleh banyak, tapi mursyid itu seorang saja. Hanya seorang. Kalau mengajar ilmu tasawuf hanya seorang saja. Sekarang ini macam mana nak cari? Sekarang ini lebih mudah kerana telah ada banyak tarekah yang muktabar, yang mana syekhnya, mursyidnya mutasil, sanad mereka dengan baginda Nabi yang telah diperakui keabsahannya oleh ketua agama negeri-negeri masing-masing, yang telah pun disepakati oleh para ijma' ulama. Maka carilah yang mana yang sahih agar kita dapat membetulkan diri kita. Baik, seterusnya kita masuk kepada bab yang seterusnya, yang mana telah pun kita tangguhkan pada kuliah yang lepas, mengenai ubat bagi segala permasalahan yang kita hadapi. Dalam dunia ini tuan-tuan, ada pepatah Arab menyebut ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Tak boleh nak buat apa? Nak buat benda ni haram, nak buat benda ni syubhah, nak buat benda ni gharar. Jadi nak tak nak kita kena tidakkan. Lebih-lebih lagi pada zaman-zaman ini yang mana kita takut, kita khawatiri perkara-perkara syubhah itu terlalu banyak, terlalu hampir dengan kita. Bukan sahaja dari sudut harta, bahkan dari segi makanan pun kita kena nilai semula keabsahan sesuatu makanan itu. Kerana apa? Makanan itulah yang akan menyebabkan kita ini leka, lalai dan susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para alim ulama mengajar kita bahawa permasalahan itu tak boleh dikira, tak boleh kita ambil sesuatu cubaan, sesuatu dugaan yang Allah bagi kepada kita itu dengan dikira, dengan emosi, tak boleh. Permasalahan itu tak boleh kita singkapi dengan kemahuan kita, tak boleh. Kalaulah aku diberi macam ni barulah aku nak buat, tak boleh. Kalaulah aku tak diuji dengan ujian ini, maka mungkin aku lebih baik, tak boleh. Itu kemahuan kita. Jadi permasalahan itu tak boleh dikira dengan emosi dan juga tak boleh disingkapi dengan kemahuan. Akan tetapi permasalahan itu perlu dikembalikan kepada kemahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita tak boleh nak suka, kita tak boleh nak rasa apa yang kita suka tu berlaku. Kita tak boleh nak sangka apa yang kita nak tu yang kena berlaku. Sedangkan sebaliknya, apa yang Allah kehendaki tu pasti akan berlaku. Bila kita ada jiwa yang sebegini, maka kita tak akan rasa khawatir duduk di atas muka bumi ini, kerana kita yakin segala sesuatu itu dalam qada dan qadar, ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis kursi Allah sebut apa? Ya abdi,
anta turid wa ana urid. Wahai hambaku, engkau ada kemahuan, aku pun ada kemahuan. Wa iza sallamtani ma turid lima urid. Jika seandainya kemahuan engkau itu engkau berikan kepada apa yang aku kehendaki, fa'akuna fima urid, maka aku akan perkenankan apa yang engkau kehendaki. Wa in a'radta anni ma turidu illa ma urid fala yakun illa ma urid. Akan tetapi sebaliknya, jika keinginan engkau yang kau lebih utamakan daripada keinginan yang aku mahukan, demi sesungguhnya yang akan terjadi itu hanya kemahuan aku sahaja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sebut dalam hadis kursi, Allah firman dalam hadis kursi, Allah kata, wahai hamba-Ku, engkau ada kemahuan, aku pun ada kemahuan. Jika seandainya kemahuan engkau itu engkau letakkan kepada kemahuan aku, jika engkau mahu A, aku mahu B, tapi engkau letakkan kemahuan A engkau tu pada yang B, nescaya yang A itu engkau akan dapat juga, aku akan bagi kepada engkau. Sebaliknya, jika engkau tetap nak A, engkau tak nak yang B, akan tetapi yang akan berlaku itu apa? Tetap yang B, yang A engkau tak akan dapat. Sebab itu kemahuan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang baginda Nabi SAW hari ini, yang telah berlaku 2-3 hari lepas dalam sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi berlaku, apa yang Nabi buat tersebut kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita kaji Isra wal Mi'raj itu dari sudut tasawuf, bagaimana keutuhan dan keimanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa itu, secara ringkas tuan-tuan, sebelum peristiwa itu apa berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kematian dua yang paling Nabi sayang, iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan juga isterinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nabi dah biasa dengan kematian. Sejak dalam perut ibunya Nabi dah biasa dengan kematian. Ayahnya telah meninggal ketika dalam perut ibunya lagi. Lahir saja di atas muka bumi ini, genap usia 2 tahun ibunya pula meninggal, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Ketika berusia 6 tahun datuknya pula meninggal, dijaga oleh pakciknya Abu Talib, sehinggalah Nabi berusia 51, atau dalam riwayat lain menyebut 52 tahun, Abu Talib pula mati. Selama berapa bulan Sayyidatina Khadijah pula kembali intiqal ila rahmatillah. Orang yang sentiasa protek Nabi Abu Talib mati. Orang yang sentiasa bagi sokongan dan dukungan, iaitu Sayyidatina Khadijah pula meninggal. Saat kewafatan Sayyidatina Khadijah ini sangat menyayat hati tuan-tuan. Bagaimana? Sayyidatina Khadijah bila mana matinya Abu Talib itu, Nabi telah dipulaukan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipulaukan. Maksud pulaukannya apa? Sehingga nak beli apa-apa barang pun tak ada orang nak jual dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha diuji dengan penyakit, ada sakit yang perlukan perubatan, yang perlukan ubat untuk dimakan. Namun bila Nabi nak pergi beli, mereka tak nak jual, sedangkan ubat itu ada. Nabi kan Nabi Allah, Rasulullah, Habibullah. Kenapa Nabi diuji? Sehinggalah Khadijah wafat, Nabi tak dapat bantu Khadijah apa pun. Kalau kita di tempat Nabi, kita buat apa? Allah ini tak adil. Betul? Allah ini tak adil. Aku yang berjuangkan agama Allah, aku bertahan segala-galanya, last sekali Allah tak bantu aku. Inilah yang sebut hadis Allah sebut tadi, jika kemahuan yang kamu mahukan lebih daripada kemahuan aku, maka kamu tak akan peroleh. Tapi yang menyebabkan Nabi sesedih-sedihnya kerana apa? Kerana peristiwa Nabi berdakwah di Taif. Kematian ni hanya sedikit saja. Peristiwa Nabi ke Taif itulah yang menyayat hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi kononnya diundang untuk menyampaikan tentang Islam. Sebaliknya mereka telah merancana satu rancangan untuk menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempar dengan batu sehingga jubah Nabi, dalam riwayat menyebut jubah Nabi yang kalanya putih bertukar merah kerana darah yang mengalir daripada badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lari daripada kawasan Taif itu, lari-lari anak, kerana tak tahan dengan
lontaran batu ke jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di antara dua gunung. Sebelum Nabi berdoa kepada Allah, lalu Nabi tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ke tempat mana lagi Engkau nak hantar aku? Ada tak tempat lain yang mungkin akan ada yang orang lempar aku dengan batu ini pun tak apa. Aku tetap pergi, wahai Allah Subhanahu wa taala." Inilah siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila cerita tentang Nabi yang mulia saja, yang Nabi susah kita tak nak cerita. Kita bandingkan kesusahan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang kadang kata itu Rasulullah senang, doanya terus makbul, Allah tak kabulkan. Bahkan ada sampai cakap macam tu sekali. Itu Rasulullah lain, doanya Allah kabul, apa saja dia minta Allah bagi. Baca sejarah tuan-tuan, bagaimana ujian yang Allah bagikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih teruk daripada kita. Kita ada disuruh dakwah di balik batu pun tak ada pun. Nabi Allah Ismail alaihi salam, Allah nak uji takwanya, Allah suruh buat apa? Inni azbahuka, sembelih, letakkan leher di atas pedang, tadah kepala, tadah leher untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Kita Allah suruh letak leher untuk sembelih, tak ada. Allah suruh letak juga tadah apa? Tadah telinga, datang kuliah dengar kuliah. Itu pun malas. Bukan ustaz datang sembelih telinga kita. Itu pun malas. Lepas tu kita petikai baginda Nabi itu Nabi hebat. Kita ni jauh tak ada. Nabi ke Rasul 10 kali ganda ujiannya yang Allah beri kepadanya. Itu antara peristiwa. Dan juga kita dah masuk bulan Syaban. Bulan Syaban apa peristiwa besar berlaku tuan-tuan? Apa peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Syaban? Iaitu pertukaran arah kiblat bagi umat Islam daripada Masjidil Aqsa kembali kepada Masjidil Haram. Peristiwa ini berlaku berapa lama Nabi minta? Nabi SAW bila bawa Islam, bila kembangkan agama Islam, diperli oleh puak-puak Yahudi. Mereka kata apa? Muhammad dia kata dia bawa agama baru, agama benar. Tapi kiblatnya pandang Baitul Maqdis, kiblat kita. Dia bukan bawa agama baru, dia tiru agama kita. Nabi ni sakit hati dengar ni. Sakit telinga orang asyik perli. Maka Nabi setiap kali sembahyang, Nabi pandang ke arah langit. Berapa lama Nabi minta dengan Allah tukar arah kiblat? Berapa lama? Dalam riwayat menyebut 15 bulan, setahun 3 bulan. Ada lagi satu riwayat menyebut 17 bulan. 15 bulan 3 hari Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tak berhenti doa pada baginda Nabi terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berapa bulan? 15 bulan. Kita baca surah Al-Mulk 40 hari 40 malam Allah tak bagi rezeki, kita tanya mana ni? Kata baca surah Al-Mulk dapat rezeki. Nabi itu Rasulullah, Habibullah, doa Allah bagi, Allah terima, tapi Allah biarkan. Berapa banyak? 15 bulan, setahun 3 bulan. Tahun yang terakhir itulah, hari yang ketiga itulah dikatakan oleh para alim ulama jatuhnya tarikh itu pada 15 Sya'ban, iaitu yang kita sebut nisfu Sya'ban. Berlaku pada waktu apa? Waktu asar. Sembahyang asar itu berapa rakaat? 4 rakaat. Nabi dengan sembahyang asar 2 rakaat yang pertama. Bangun satu daripada rakaat yang kedua, Sayyidina Jibril alaihissalam bawa wahyu, turunkan wahyu yang mana dalam Al-Quran Allah sebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi tengah sembahyang rakaat yang ketiga. Nabi bangun daripada rakaat yang kedua, Jibril alaihissalam bawakan terus. Apa kata Sayyidina Jibril alaihissalam? Wahyunya berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Seringkali kami melihat wajahmu mendongak ke langit, wahai Muhammad. Seringkali kami melihat kau mendongak ke langit, kau berdoa agar kami menukarkan arah kiblat yang kalian mahukan. Seringkali Allah sebut. Berapa banyak kali? Seringkali itu maksudnya berapa lama? 15 bulan Nabi mendongak ke langit supaya Allah tukarkan. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka palinglah wajahmu ke arah kiblat yang kau mahukan, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 2 rakaat Nabi pandang Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi Nabi terus palingkan wajah Nabi ke Masjidil
haram. Sebab tu yang mana pergi haji dan mana pergi umrah tu ada masjid namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Nabi ibrahnya apa, pengajarannya apa? Jangan berhenti berdoa kepada Allah selagi Allah belum jawab. Jangan berhenti putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah. Jangan sesekali putus asa. Selagi Allah tak bagi, selagi itu kita minta sampailah Allah bagi. Dah bagi, kena buat apa? La in syakartum wala in syakartum la azidannakum. Bila dah dapat bersyukur, nescaya Allah akan tambah. Selagi tak dapat, kena buat apa? Mintalah sehingga Allah jawab. Jangan kita minta-minta penat, tak nak minta dah. Nabi SAW meminta kepada Allah berapa lama? 15 bulan. Ini peristiwa Syaban, tuan-tuan ingat. Jadi segala permasalahan itu kita perlu kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi yang lain menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah kata apa? Man lam yarda 'ala al-qada'i wa lam yashkur 'ala ni'ami. Ya, kama qala Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Kejap. Jadi hadis kursi ini berbunyi man lam yasbir 'alal bala'i, man lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur 'ala ni'ami wa lam yarda 'alal qada'i. Allah kata fala yakhruj hatta tahta sama. Atau kama qala. Barang siapa yang tak boleh bersabar dengan bala aku, barang siapa yang tak boleh bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, dan barang siapa yang tak boleh terima atas ketentuan-ketentuan aku, fala yakhruj, maka keluarlah daripada langit ini, pergi dunia lain, pergi tempat lain, cari Tuhan lain, jangan beriman dengan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Itu. Maka itu satu tegahan, satu larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, satu arahan, satu teguran yang Allah bagi. Kalau tak boleh sabar, kalau tak boleh terima kadar ketentuan aku, kalau tak boleh syukur atas nikmat aku, pergilah cari Tuhan lain, keluar daripada as-sama ini, daripada langit ini, pergi cari tempat lain. Maka kita kena berhati-hati bila mana kita mengeluh. Kisah yang lain, tuan-tuan, daripada mana sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa? Talha. Talha ini, tuan-tuan, dia ada satu kebun namanya Bayruha. Kebun ini sering disinggahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi suka singgah kebun Talha ini? Kata baginda Nabi, di kebunnya itu airnya sejuk, tak sama dengan tempat lain. Airnya sejuk, original sejuk, dan airnya putih, bersih, jernih, cantik. Maka Nabi selalu singgah. Sehinggalah, kata Talha, sehinggalah aku dengar wahyu dan firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai darjat albir, iaitu darjat kebajikan, selagi mana kamu tidak menginfakkan apa yang kamu cintai kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Talha ini banyak harta. Di antara harta yang paling dia suka itu Bayruha, kebun yang Nabi selalu singgah itulah. Bila dengar saja firman Allah ini, tak sampailah tahap albir, kebajikan itu, selagi mana tidak menginfakkan apa yang kau suka kepada jalan Allah. Dia terus jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Talha, ya Rasulullah, aku ingin infakkan ladang aku ni, Bayruha ini, kepada engkau ya Rasulullah. Nabi tanya kenapa? Katanya aku dengar tadi satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kata inilah perniagaan yang paling menguntungkan. Kata Talha, kau bagilah pada siapa saja yang kau suka ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, wahai Talha, yang ini paling sesuai engkau infakkan untuk siapa? Sekalian ahli keluarga engkau, biar mereka dapat menikmati segala nikmat Allah dah bagi. Inilah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, yang sentiasa meyakini segala kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakin bahawa asy-syifa, rahmah, semuanya datang daripada Al-Quran. Mereka yakin dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kalamullah yang sebenar-benarnya.
Kisah yang lain tuan-tuan berkenaan dengan permasalahan yang wajib kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kisah para sahabat baginda Nabi. Sahabat-sahabat yang berturut sama dalam perang Ahzab. Perang Ahzab juga dikenali sebagai perang Khandaq. Perang Tarik, perang Khandaq juga dikenali sebagai perang Ahzab. Jadi dalam peperangan Ahzab ini tuan-tuan, tentera musuh itu kurang lebih 10,000 sebab mereka bersekutu. Mereka berpakat nak lawan dengan tentera Islam. Tentera Islam pada waktu itu hanya 1,000 lebih saja. Maka ketika mana nak sedia bertempur ini tuan-tuan, apa berlaku? Masyarakat Islam, ayat itu Allah ratangkan dalam surah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 22. Allah kata apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Bila mana orang-orang beriman melihat tentera-tentera musuh mereka ni di perang Ahzab ini, mereka lihat musuh mereka yang datang dengan kuantiti yang sangat ramai. Mereka lihat bila mana mereka melihat musuh mereka terlalu ramai, mereka kata apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Benarlah janji Allah dan Rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah kata-kata Allah dan Rasuluh. Wa zada imanan wa taslima. Maka ayat itu menyebut bagaimana orang-orang Ahzab itu bila mana melihat musuh, mereka tak pula tanya, mereka tak pula cakap, ya Allah, aku dah buat ni, aku dah lama berperang ikut agama engkau, dah buat segala-galanya, kenapa engkau uji aku dengan ujian ini? Ya Allah, kenapa engkau pilih kami sedangkan kami beriman dan taat kepada engkau? Ya Allah, kenapa engkau uji kami dengan ujian macam ni? Tidak, mereka kata apa? Qalu haza ma wa'adana Allah. Benarlah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah kata-kata Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bila mana kami rasa bahawa benarlah janji Allah ini, benarlah kata-kata Allah dan Rasul ini, maka bertambahlah iman kami kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh mengalahkan tentera-tentera musuh yang ini ada dalam peperangan Ahzab, kurang lebih daripada 10,000 orang itu. Bagaimana tuan-tuan? Hanya dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu bertambah. Ini yang kita kena belajar dengan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat bagi segala permasalahan itu apa? Kembalikan segala kemahuan kita itu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Jangan mengeluh atas ujian dan cubaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datangnya daripada keluarga yang bangsawan, hartawan. Isterinya Sayyidatina Khadijah juga hartawan, tapi bila mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada harta. Sama juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra, datangnya daripada keturunan yang kaya raya, tapi bila mana kembali kepada Allah dalam keadaan tidak berharta. Sama juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang kaya raya, namun kembali kepada Allah dalam keadaan tidak ada apa-apa. Nak menunjukkan kepada kita bahawa syurga itu tak perlukan kekayaan. Miskin itulah tujuannya kepada syurga. Ini yang kita nak kena belajar daripada apa yang ditinggalkan dalam sirah nabawiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bila mana ditanya dirinya namanya Abdul Qadir itu kenapa, maka ketika pada satu hari beliau sedang bicara tentang qada dan qadar, rukun iman yang ke-6, tengah beliau bicara, tengah beliau syarah dalam kelasnya, pengajian di tengah syarah ni, tiba-tiba daripada langit jatuh satu ular yang sangat besar, yang sangat berbisa, yang mana ular itu datang terus belit badan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu membuka mulutnya untuk menelan kepala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ular ini berkata-kata dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata ular itu? Wahai manusia yang bernama Abdul Qadir, engkau ini sekarang tengah bicara tentang qada dan kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kini kau nak jawab apa? Engkau di depan mata aku berapa saat aku akan telah engkau. Kau yakin dengan ketentuan Allah lagi ke wahai Abdul Qadir? Anak murid yang ada di samping itu semuanya lari lintang bukang tuan-tuan. Sebab ular tu besar lari ni. Tapi Syekh masih duduk dalam keadaan yang sama, dalam keadaan mengajar. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Wahai ular, wahai makhluk Allah ular, jika seandainya aku telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati dengan keadaan engkau telan aku, engkau bisul aku, engkau patuk aku, maka aku akan mati. Namun sebaliknya, jika Allah tidak takdirkan aku mati di tangan engkau, kau buat apa pun aku tak kisah. Maka ular tu diam. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai makhluk Allah ular, sebelum kau datang kat sini patut kau kena tahu siapa nama aku. Nama aku Abdul Qadir, hamba kepada kadar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku reda apa saja Allah jadikan aku atas kemahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ular tu pun buka belitannya. Dengan izin Allah dia pun berkata, wahai Abdul Qadir, aku datang dari Allah untuk menguji tahap keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah. Maka benarlah engkau adalah seorang yang beriman kepada Allah. Lalu ular ini tinggalkan kawasan yang diadakan majlis ilmu berkenaan. Kisah ini dirakamkan dalam kitabnya yang telah ditulis, yang telah disusun oleh anak-anak muridnya, iaitu Fathur Rabbani. Fathur Rabbani iaitu kitab yang muktabar bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengajarkan kepada kita bahawa ulama-ulama tersohor dulu tuan-tuan, mereka ini yakin rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma zaman sekarang inilah kita perlu kembalikan keyakinan itu, serahkan bulat-bulat perkara rezeki, perkara kesihatan, perkara segala-galanya milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sebut tadi, selagi mana tidak dijawab oleh Allah, maka sentiasalah kita teruskan doa, teruskan solat sunat kita, teruskan solat yang memperluaskan rezeki kita, macam solat tahajud, solat duha dan sebagainya, terus sehinggalah Allah memberikan kita rezeki yang kita mahukan. Namun sebaliknya, jika tidak diberikan di atas muka bumi ini, insya-Allah seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya yang menyebut bahawa 3 keadaan, ud'uni astajib lakum, ayat itu kata Imam Ibn Katsir dalam kitabnya, dalam syarahnya menyebut Allah menjawab doa-doa hambanya 3 bentuk. Bentuk yang pertama, didoakan Allah terus bagi, terus kabul. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bila mana dia berdoa, sesuatu takdir yang Allah telah tentukan bahawa ada satu malapetaka, ada satu keburukan yang akan berlaku pada dirinya, maka sebab doa itu Allah menidakkan, Allah menutup bala ini. Maksudnya dengan doa itu Allah tukarkan kadar yang telah Allah tentukan. Dan yang ketiga, Allah tak jawab, Allah tak bagi apa yang kita minta di atas dunia, sebab Allah akan berinya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-samalah kita berusaha mentingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini segala ketentuan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kemahuan Allah itu kita utamakan, insya-Allah. Terutama lagi, lebih-lebih lagi kita dah berada dalam bulan Syaban yang mulia ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, katanya, ya Rasulullah, tidak pernah aku melihat engkau berpuasa sunat lebih daripada engkau berpuasa dalam bulan Syaban. Nabi kata, wa syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Ini merupakan satu bulan di mana manusia leka dan lalai di dalamnya. Wa syahrun yurfa'ul amal ila rabbil alamin. Ia merupakan satu bulan di mana diangkat amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'ul amali wa ana sha'im. Dan aku suka di mana
bila mana amal aku diangkat di hadapan Allah dan dalam keadaan itu aku sedang berpuasa. Daripada hadis ini kita faham bahawa bulan Syaban ni bulan manusia leka dan lalai. Kita sibuk persediaan untuk puasa dan raya sehingga kita lupa beramal. Maka bulan Syaban ini jadikanlah bulan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah sebelum saya mengundur diri saya menyusul 10 jari mohon ampun dan maaf ada dalam penyampaian perkongsian saya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik yang indah milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap daripada kesalahan, kesilapan, kekurangan yang ada pada juga dengan izin Allah. Saya sudahi majlis ilmu kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.